عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Surau Ibnu Sina. Ibnu Sina ni sebenarnya kontroversi tau. Tapi tak apalah. Tuan-tuan, perempuan, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keampunan, maghfirah akan dosa-dosa yang telah kita lakukan, serta kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Baik, sidang hadirin mukminin, tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ni ialah berkenaan dengan budaya pempengaruh digital. Kan? Budaya pempengaruh digital. Ataupun dalam bahasa mudahnya kita sebut sebagai digital influencer. Kan? Digital influencer. Influencer ini satu istilah yang menjadi trend sekarang ini kerana pengaruh yang dimiliki oleh influencer ini ataupun pempengaruh. Kan? Baik, maka sebagai permulaan kepada kuliah kita pada malam ni, kita nak lihat terlebih dahulu apa beza bila kita bincang tentang influencer ataupun pempengaruh dengan selebriti. What's the difference between celebrities and influencers? Baik, walaupun artikel ni lebih tentang berkenaan dengan marketing, tentang bisnes, tapi saya lihat quite relevant dengan apa yang kita akan bincang pada malam ini. Saya minta maaf lah tak sempat nak buat slides, tapi cuma saya boleh petiklah beberapa website yang mungkin berguna kepada kita semua. Baik, kalau kita lihat ini, antaranya dia kata for the past couple of years, influencers have played a major role in promoting brands. Jadi influencers ni dia, kalau dari segi bisnes, dia banyaklah memainkan peranan dalam nak buat promosi, kan, jenama-jenama tertentu, both locally and internationally. Kan, sama ada di dalam di peringkat dalam masyarakat, di tempat kita, ataupun di peringkat antarabangsa. Cuma bila kita bincang berkenaan dengan influencer, kita juga perlu tahu apa beza di antara influencer dengan celebrities. Kita tengok kalau kita jemput artis sebagai contoh datang ke surau kita, tuan-tuan boleh tengok banyak sekarang ni masjid dan surau, mereka berhempas pulas, mungkin daripada sudut untuk mendapatkan dana, satu.
kan. Sebab bila ramai orang datang, maka tabung tu, collection malam tu banyaklah, kan. Berbanding dengan panggil Ustaz Jai tak ada orang sangat, kan. Kan. Nak tahu, tengoklah tabung malam ni banyak mana, kan. Cuba try banding dengan artis, kan. Artis yang terkenal datang bercakap pasal dakwah, macam mana dia boleh pakai tudung. Dulu free hair, sekarang pakai tudung. Tak payah cakap pelik-pelik, cakap pasal tu pun cukup dah. Nanti ramai orang datang, kan. Anak-anak kecil akan menuruti, ambil gambar, selfie. Mak-mak orang pun ambil gambar, kan. Ayah-ayah bapa orang pun ambil gambar. Itu celebrities, kan. Artis, dia bercakap, walaupun dia tak pandai bercakap tentang agama, tapi dia bercakap apa dia nuqtatul bidayah, the starting point, titik permulaan, sehingga dia boleh tinggal free hair pakai tudung. Nak seronok lagi, panggil pula artis yang boleh cerita macam mana dulu dia tak pakai tudung, lepas tu pakai tudung, lepas tu buka tudung pula. Itu lagi syok. Kan? Macam-macam sekarang ni. Jadi orang kita suka benda-benda lagu tu sebab dia santai. Kan, tuan-tuan dah penat dah kerja tadi. Saya tadi pun sampai rumah dah 5:30. Ni nak datang ceramah lagi, penat. Kita penat. Jadi bila kita, ustaz-ustaz datang, tok-tok guru datang, dia hamburkan fakta yang banyak, kita dah jam. Tak boleh masuk dalam kepala. Kepala kita dah tepu. Jadi ramai orang dia lebih suka penyampaian secara santai. Maka bila golongan yang macam ni datang, nama pula dia terkenal, dia famous, kan. Jadi ini menyebabkan ada di kalangan kita suka, kan, untuk panggil selebritis untuk datang ke surau, ke masjid, antaranya kerana tabung tu, kan, collection, duit sumbangan tu banyak, kan. Selain daripada itu, sebahagian daripada strateginya ialah supaya bila nampak ramai orang datang, maka dari segi KPI, AJK surau, AJK masjid, berjayalah buat program. Kan? Kalau buat program 2-3 orang datang je, itu kira tak berjaya. Setengah tempat, tu imam pun tak ada, pengerusi pun tak ada, yang ada kamera dengan kameraman je. Ustaz kat depan, kamera je. 2 je. Hal lain semua lari habis. Ada setengah-setengah tempat. Tak payah ceritalah dekat mana, kan. Ada, kan. Saya dulu mula-mula kuliah pun di Kubang Buaya, Masjid Kubang Buaya. Masa tu umur saya 24 tahun. Baru jadi lawyer. Ceramah saya 3 orang je. 2 orang belah kanan, seorang belah kiri. Saya pandang pintu depan tu ada traffic light. Itu je 3 orang je, tuan-tuan. Jadi kita tengoklah kepada kenapa kita memanggil influencer ataupun selebritis itu. Dia ada sebab, kan? Dia ada sebab. Dan setiap mereka ni peranan dia berbeza di antara satu sama lain. Maka dalam artikel ni kalau tuan-tuan tengok, dia cuba untuk memberi kefahaman kepada kita bahawa sebenarnya ada perbezaan di antara traditional celebrities dengan digital influencer ataupun social media influencer. Dia kata ada beza. Baik. Maka kalau kita lihat antara apa yang disebut di sini, what's the difference between celebrities and influencers? Apa beza antara selebriti dengan pempengaruh, kan, influencer ini? Apa beza dia? Baik, yang pertama dia sebut di sini bahawa dua-dua ni, selebriti dengan influencer ni, dia ada massive social following. Dia ada peminat dia yang ramai, kan, dia ada likers yang ramai, kan, macam-macam lah. Setiap benda yang dia post menarik minat orang ramai. Maka dia kata dengan sebab itu, dia kata it's no surprise that people sometimes confuse the two. Dia kata tidak mengejutkanlah kalau kita kadang-kadang kita keliru macam mana nak beza di antara celebrities dengan influencers. Maka dia kata di sini the simplest way, kan, cara paling mudah untuk kita differentiate, untuk kita bezakan antara influencer dengan selebriti ialah cara mana mereka membina pengaruh. Bagaimana mereka membina pengaruh. Itu cara paling mudah lah, paling basic untuk kita bezakan antara selebriti tradisional dengan influencer ataupun pempengaruh digital pada hari ini.
Maka yang dicadangkan kepada kita untuk mudah kita bezakan ialah bila kita sebut selebritis, biasanya dia merujuk kepada macam mana mereka ini membina pengaruh mereka melalui rangkaian tradisional, melalui TV, kan, TV Hijrah, keluar dalam TV3, keluar dalam TV lah, kan, dalam rangkaian televisyen, radio. Kalau sekarang ni ada Zayan, apa semua, RTM dan sebagainya, kan, majalah, kan. Itu antara yang disebut dalam website ini. Maka dia pun bagi contoh, minta maaf lah, contoh dia bagi ni Selena Gomez pula. Dia tak bagi contoh ustaz. Tapi dia bagi contoh macam itulah, kan, dia bagi contoh. Sebab apa Selena Gomez ni dia kata who has the most followers on Insta. Dia ada dalam Insta dia tu 132 juta. Ni sewaktu artikel ni ditulis. 132 juta. Yang mana dia dapat pengaruh itu melalui TV dan juga radio. Itu yang kita sebut sebagai celebrity traditional. Tuan-tuan jangan tengok gambar nanti berdosa pula. Jangan tengok gambar dia tu berdosa, kan? Baik. Manakala influencer ataupun pempengaruh digital ini, mereka membina pengaruh mereka melalui media yang tidak tradisional, bukan tradisional. Social media, blog, apa semua. Itu cara mereka membina pengaruh. Okay. Maka banyaklah contoh-contoh yang dia berikan kepada kita. Baik, kenapa dia bezakan antara selebriti dengan influencer? Baik, tuan-tuan, dia ada kaitan dengan agama kita. Dia ada kaitan dengan agama kita. Sebab al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Syekh Abdul Nasir Ulwan dalam Tarbiyatul Aulad dan banyaklah ulama yang mengarang kitab berkenaan dengan cara mendidik anak dan sebagainya, mereka memperingatkan al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur man yukhalil. Individu, manusia, insan ini dia sangat bergantung kepada orang di sekeliling dia. Siapa yang dia rapat, yang dia baik, kan, yang dia selalu berinteraksi. Sebab itu falyanzur man yukhalil, maka diperintahkan kepada kita untuk kita tengok dia duk berkawan dengan siapa, dia suka berinteraksi dengan siapa, dia duk follow siapa dalam Facebook, kan, dia tengok Insta siapa, WhatsApp siapa, grup WhatsApp mana yang dia join. Kalau tuan-tuan lah, kan, berapa ramai di kalangan kita berani tunjuk handphone masing-masing dan tengok senarai grup WhatsApp? Kalau kita berani tunjuk tu makna kita orang bagus lah, kan. Grup Surau Ibnu Sina, okey ya, kan. Lepas tu grup masjid mana, grup tulab ilm, apa semua tu nama-nama Arab, nama-nama dakwah Islam. Tu kira baguslah. Tapi kalau buka je smartphone, tu dia, kan, grup yang semua mengarut, yang pelik-pelik tu, itu mana ada problem. Orang tu ada problem. Sebab tu saya suka challenge. Saya suka challenge. Berapa ramai di kalangan kita, bila dia ada handphone, dia tak ada rasa takut kalau pasangan dia buka telefon dia. Berapa ramai di kalangan kita tak ada rasa takut. Ni mana pengurusi? Ada pengurusi? pengurusi nak lari pula, kan? Pengurusi sendiri berani tak pengurusi tunjuk kat isteri, tengoklah, tengok apa pun aku tak takut pun, contoh, kan. Kalau pengurusi pun berani, tok imam pun berani, AJK surau pun berani, maknanya tak ada benda yang kita nak bimbang tentang apa yang kita layari, history, apa kita punya Google carian search engine kita tak risau. Kenapa yang sibuk dengan password, dengan apa ni, fingerprint apa semua, kenapa sibuk dengan benda tu? Kerana ada benda yang tidak baik. The dark side, kan? Ada benda hitam dalam ni, benda gelap dalam ni yang kita nak sembunyikan. Maka itu menunjukkan bahawa elemen-elemen tidak baik yang kita gunakan smartphone kita. Maka sebab tu antara perkara yang perlu kita lihat ialah dengan siapa, dan kita duk suka berinteraksi, berkawan dan sebagainya. Maka dia bagi contohkan kepada kita
Macam mana selebriti ni dia bezakan dengan influencer? Kan? Dia kata selebriti biasanya dia dapat followers ni atau pengikut dia ni berdasarkan kepada talent dia. Itu selebriti. Kan? Talent dia, enjoy music dia, nasyid ke apa ke, itu dipanggil sebagai selebriti. Berbeza dengan influencer. Kan influencer ni dia bergantung kepada konten dia. Konten yang dia post. Itu influencer. Dia lain. Dia beza, tuan-tuan. Contohnya, dia kata bahawa setengah-setengah influencer, kalau pasal makanan, dia cerita makanan je dalam tu. Ada kawan saya seorang tu cukup minat nasi kandak. Tak mau sebutlah siapa dia, tapi ada malam ni. Kan? Nasi kandak lah. Cerita nasi kandak lah. Contoh, kan? Sikit lagi dia cerita, Din jelutong lagu mana, hari ni sedap, esok tak sedap. Kan? Lepas tu dia cerita pula, yang Din maju pula macam, ni saya sebut Din marah kat saya pula. Kan? Lepas tu Kampung Melayu pula macam mana. Lepas tu Line Clear pula macam mana. Mana dia ada satu tema, kan? Satu tajuk tertentu yang dia suka tulis. Ustaz-ustaz pula dia cerita. Ada setengah ustaz dia cerita pasal pengalaman dia, dakwah dia. Ada ustazah basikal. Orang perempuan suka baca tak ustazah basikal? Kan? Dia cerita macam mana dia ni duduk kayuh basikal dan dia cerita pengajaran dia. Itu dipanggil sebagai influencer. Kan? Itu influencer. Setengah-setengah ustaz sekarang ni di bidang hadis, cerita pasal hadis je. Setengah ustaz ni dia qari, pasal bacaan Quran, tarannum, ada tajwid. Dia macam tu. Itu influencer. Baik, maka itu yang dibezakan di antara influencer dengan celebrities. Maka daripada itu, tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat berdasarkan kepada apa yang kita sebut secara sepintas lalu itu, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapat gambaran sedikit berkenaan dengan apa yang dibezakan di antara influencer dengan celebrities. Baik, macam mana kita nak lihat tentang influencer ini? Baik, pengaruh media sosial influencer kan terhadap anak-anak muda sebagai contoh. Ini ada satu artikel yang bagi saya menarik kan untuk kita kongsi pada malam ini. Baik. Dalam abstrak artikel ini dia menyebut tentang bagaimana media sosial ini begitu popular kan. Begitu popular dan antara media sosial yang popular Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok dan sebagainya. Saya sendiri tuan-tuan saya tak pandai. Yang saya tahu Facebook dengan YouTube saya tahu. Saya sendiri. Twitter ni saya tak berapa minat. Kan? Insta pun saya tak berapa minat. TikTok pula, kalau buka TikTok saya selalu kena sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu TikTok. Saya tak tahu TikTok tu apa. Sehinggalah saya beli, saya dapat telefon baru. Syarikat telefon tu bagi pada saya harga RM1. Dia dah masuk siap-siap apps TikTok. Dia dah masuk siap-siap TikTok. Saya kata TikTok ni apa dia, saya pun tekan. Saya tekan waktu Astaghfirullahalazim. Berat sangat. TikTok ni berat. Tapi alhamdulillah kita lihat bagaimana TikTok ini semakin lama semakin didatangi oleh tokoh-tokoh dalam bidang agama, para pendakwah. Mereka mulai memanfaatkan video-video TikTok untuk mereka sampaikan dakwah kepada generasi muda. Maka ini satu usaha yang sangat bagus. Dan ada dakwaan yang mengatakan bahawa apabila anak-anak muda mereka terpengaruh dengan influencer tertentu ataupun konten yang ada dalam media sosial yang tertentu, maka akan berlaku masalah dalam jiwa mereka, termasuk membunuh diri dan sebagainya. Itu antara dakwaan-dakwaan yang dikaitkan dengan influencer dan juga media sosial. Malah kalau tuan-tuan tengok dalam kajian ini, dia kata bahawa cadangan untuk kajian yang seterusnya boleh mendalami rakan sebaya atau rakan media sosial remaja dalam mempengaruhi gaya, pendapat,
persepsi serta istimkan diri pelajar remaja. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana influencer ni dan juga media sosial dia boleh mempengaruhi gaya seseorang. Gaya orang tu boleh terpengaruh. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya kita manusia ni dia ada pengaruh dalam diri dia melalui apa yang dia lihat dan apa yang dia minat, termasuk apa yang ada di sekeliling dia. Saya bagi contoh mudah tuan-tuan. Adik saya sendiri, dia belajar di France, di negara Perancis dalam bidang kejuruteraan elektrik. Bila dia belajar di sana, after 1 year, dia balik ke rumah bercuti, kita boleh tengok perwatakan dia, cara dia berpakaian, cara dia berjalan, dia ada mirip French, orang Perancis. Kita boleh tengok cara dia tu, dia ada terikut-ikut dengan cara orang Perancis. Malah saya ada kawan yang pergi belajar di Mahat Tahfiz yang majoriti orang India dan Pakistan di London. Saya ada seorang kawan, dia buat PhD, dia bawa anak dia ke London. Sementara dia habiskan PhD dia, anak dia pun belajar di London, di sebuah Mahat Tahfiz, yang mana majoriti pelajar itu adalah India dan Pakistan. Bila saya tengok anak dia ni, sedangkan ibu tu Melayu, si suami pun Melayu, tapi bila kita tengok anak dia dah jadi macam watak orang India dan Pakistan. Itu menunjukkan bagaimana manusia ni dia boleh terpengaruh, kan, sama ada dia sedar ataupun tidak, dengan suasana yang dia berada di dalamnya. Maka ini antara perkara yang dikaji sebenarnya berkaitan dengan perkara-perkara seperti ini. Baik. Kalau kita lihat dalam kajian ini, mereka mengatakan bahawa di kalangan anak-anak muda ni mereka ada masalah psikologi ataupun mental. Siapa yang jadi guru di sekolah dia tahu, kan, ada anak-anak muda hari ni dia pantang ada masalah, dia akan ugut untuk dia kelar pergelangan tangan dia. Ini antara penyakit yang melanda anak-anak muda pada hari ini. Dan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar pada hari ini, dia kurang keyakinan diri, dia pasif, dan dia menarik diri daripada aktiviti sosial secara fizikal dan juga mudah putus asa. Kita orang Islam, tuan-tuan sekalian, kita diajar supaya kita jadi satu orang yang tidak berputus asa. Sehingga kan kalau ada benih pada tangan kita, kan, dan kiamat berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita tanam benih tersebut walaupun kiamat tu sedang berlaku. Kalau sempat tanam juga. Itu menunjukkan bagaimana dalam agama kita diajar untuk mengelak daripada frustration. Kita jangan mudah give up, kan? Kita jangan mudah berputus asa dan berhenti di sekerat jalan. Jadi ini antara perkara yang masalah yang melanda kepada anak-anak muda kita pada hari ini. Baik, ikut satu kajian ini, dia kata apa? Dia kata social media influencer adalah di kalangan mereka yang ada bakat dan kemahiran yang tersendiri. Dia orang ni ada bakat yang tertentu. Contoh apa dia? Ada dalam bidang gaya hidup, ada dalam bab pengembaraan fashion, ada dalam bab makanan, ada tentang kecantikan, macam-macam lah, kan? Ada macam-macam. Dan kalau tuan-tuan tengok, sebahagian daripada mereka ni, mereka suka buat benda-benda yang pelik, kan? Benda-benda yang pelik. Pasal apa? Sebab mereka nak cari view yang tinggi, kan? Kalau buat benda biasa, orang tak tengok. Tapi kalau buat benda pelik, orang tengok. Kalau tuan-tuan tengok dalam TikTok apa semua tu, yang view tinggi tu, semua ada elemen-elemen yang sangat, kita kata, tak baik lah, kan? Benda-benda yang sangat tidak baik. Orang perempuan mulai rasa hilang malu walaupun mereka tu pakai tudung, kan? Tuan-tuan boleh bayang tak zaman hari ni
gadis-gadis Islam kita dalam bertudung tu, dia boleh menari di hadapan kamera, ya, dan mereka post, kan, mereka sebar, dan TikTok itu ditonton tanpa ada sempadan. Semua orang boleh tengok. Dengan bentuk badannya, dia goyangkan bahagian-bahagian tertentu. Yang mana perkara yang macam ni, dulu benda ni tidak berlaku. Tapi sekarang inilah perkara yang berlaku. Maka dia kata apa? Dia kata potensi media social influencer ini mempengaruhi pemikiran remaja yang banyak menghabiskan masa mengikuti akaun media sosial mereka. Betul pun. Hari ni kadang-kadang anak bercakap dengan ibu pun, dia bercakap dengan ibu dia ada kat depan, tapi mata dia tengok telefon. Betul tak? Mata tengok telefon. Kadang-kadang suami isteri bercakap, tapi mata tengok telefon. Dan yang paling kita rasa geli hati, bila keluar satu family ni, 4 orang, 5 orang, 6 orang, mak, ayah, anak-anak, duduk satu meja, tapi masing-masing duduk tengok telefon. Bukan bercakap dengan mak dia, bercakap dengan ayah dia. Dan saya tak kata pada orang sahaja. Saya sendiri pun, tuan-tuan, kadang-kadang terlupa yang kita ni, depan kita ada mak kita, ada ayah kita. Sebab tu saya, untuk mendisiplinkan diri saya, bila saya bercakap dengan ibu saya ataupun ayah saya letak telefon jauh-jauh. Sebab kalau telefon dekat, dia jadi automatik. Pegang telefon, kita nak buka, kita nak tengok, kan, apa yang ada dalam smartphone kita. Baik. Maka dia kata ini kerana media social influencer ini mempunyai kuasa pengikut yang ramai serta meluas. Maka sekaligus menjadi tempat atau platform yang terkini untuk mengubah pemikiran yang pada akhirnya jelas mempengaruhi esteem diri remaja tersebut. Saya nak bagi satu contoh untuk tuan-tuan tengok. Negara kita ni mengalami satu masalah yang common sebagaimana yang berlaku kepada negara-negara lain. Apa dia, tuan-tuan? Antaranya ialah berkenaan dengan isu LGBT ataupun LGBTQ. Ini benda yang common. Tuan-tuan tengok Malaysia, Indonesia, Thailand, tuan-tuan pergi ke Europe, United Kingdom, kan, France, banyaklah, Amerika, tuan-tuan pergi, tuan-tuan tengok antara benda yang berlaku hari ini ialah masalah LGBT. Kita rasa masalah LGBT ni mungkin tak begitu teruk. Tapi kalau tuan-tuan perhatikan betul-betul, dia menyerang seluruh dunia. Dia menyerang seluruh dunia. Dia bukan saja menyerang negara Islam, tapi dia menyerang negara Kristian. Anak-anak muda hari ni, kalau tuan-tuan tidak kawal, cuba tuan-tuan tengok. Ramai anak-anak muda dia suka bercakap lembut. Cara dia tulis menunjukkan dia suka sweet, lembut-lembut ni. Saya sendiri, kan, saya lihat anak saya, anak kawan saya, dia suka buat benda-benda yang macam lembut-lembut. Dan kita kena didik dia. Kita kata bahawa kalau hang seorang lelaki, hang kena bercakap gaya seorang lelaki. Berjalan cara orang lelaki. Bercakap cara orang lelaki. Kita tak boleh nak buat gaya macam orang perempuan. Dan benda ni, masa saya di England, tuan-tuan, saya tengok hak ni jugalah yang menyerang pelajar-pelajar lelaki di England. Benda yang sama. Dan kalau tuan-tuan tengok hari ni dalam filem-filem Inggeris dan filem-filem Amerika, unsur-unsur LGBT ni ada sampai ke tahap dalam kartun pun ada. Saya tak berapa tengok sangat filem dengan kartun, tapi saya bercakap dengan ramai orang dalam bidang seni, termasuk dalam bidang filem. Mereka kata elemen-elemen LGBT ni memang ada, termasuk dalam kartun yang ditonton oleh anak-anak kecil kita. Ini bahaya, tuan-tuan sekalian. Maka dengan dia mengatakan bahawa influencer tadi, mereka mempunyai kuasa pengikut yang ramai dan meluas.
Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di negara kita ni, saya tak mau sebut nama lah kan, di negara kita ni ada beberapa orang dia lelaki, dia buat style macam perempuan, dan kita boleh tengok followers dia, orang yang suka tengok video dia dan sebagainya, cukup ramai. Macam mana dia buat satu video menyanyi dengan penyanyi lelaki pondan tu, tapi view sangat tinggi. Bagi kita jijik video macam tu. Bagi kita video itu langsung tidak menghiburkan. Tapi hak kita kata tidak menghiburkan, itulah yang menarik views yang paling tinggi. Orang klik, orang tengok, orang suka hiburan yang berbentuk seperti itu. Ini menunjukkan bahaya yang sedang melanda negara kita dan juga di negara-negara luar. Azan masuk waktu. Terus ke macam mana? Terus. Baik. Maka dalam artikel disebut ketagihan melampau remaja masa kini terhadap media sosial dilihat sebagai pendorong kepada pembentukan istimkan diri mereka, termasuk tingkah laku, sikap agresif, dan sehingga ada yang sanggup bertindak untuk membunuh diri. Sebab tu tuan-tuan, zaman kita hari ini cabaran dia sangat tinggi. Saya sebut satu. Netflix. Siapa ada akaun Netflix? Kan? Saya tidak salahkan Netflix, tuan-tuan. Tapi saya nak sebut bagaimana Netflix ni kalau tidak dikawal, dia akan merosakkan anak kita. Kita tidur pukul 11, pukul 12 malam, kita dah masuk bilik tidur. Ayah masuk bilik tidur, ibu masuk bilik tidur. Kakak masuk bilik tidur, abang masuk bilik tidur, adik masuk bilik tidur. Kita bangun pagi esok, pukul 5 pagi, pukul 6 pagi, tengok bawah pintu anak kita, lampu masih menyala. Kita sebagai ibu, kita sebagai bapa, berapa ramai di kalangan kita yang tertanya-tanya atau mau menyiasat apa yang anak kita buat dalam bilik, sehingga kan jam 5 pagi masih menyala lampu dia. Ke tuan-tuan husnuzan, oh dia banyak qiyamul lail. Ada husnuzan macam tu? Tak. Kita tidak husnuzan dengan anak kita. Dia akan datang perasaan su'uzan, betul tak? Pasal apa anak aku ni tak tidur lagi? Dia tengok apa? Dia buat apa? Ini antara benda yang akan terdetik dalam diri kita bila kita lihat cahaya yang keluar dari celah-celah pintu bilik anak kita. Dan saya nak sebut kepada tuan-tuan, ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang meluahkan perasaan masalah ni, apa yang mereka dapati? Adakah anak dia buat homework? No. Yang buat homework tu ada, tapi itu bukan masalah. Itu bukan yang jadi isu sekarang. Bukan kata tak ada yang bangun tengah malam buat homework, ada, tapi yang tu tak ramai. Yang bangun qiyamul lail lagilah tak ada. Kan? Yang biasa kawan-kawan kita duk bercerita ni tuan-tuan, ialah anak menonton Netflix. Dalam tu movie, filem, entah apa-apa yang tak ada, saya tak tahulah, wallahu alam, tapi non-stop. Kita pukul 11, pukul 12 kita tidur, kita bangun 5 pagi, 6 pagi. Tapi anak kita malam tu tuan-tuan, dah berapa movie dia tonton. Tambah pula kita yang 24 hours Wi-Fi kita on, internet di rumah kita on. Kita tak ada disiplin dalam rumah kita. Pukul 12 masa ayah masuk tidur, Umi masuk tidur, switch off, tutup. Bila bangun pagi esok baru on balik. Saya cek, ramai di kalangan kita tidak ada disiplin macam tu, sehingga menyebabkan apa yang anak tonton dalam bilik mereka, selama kita tidur dalam bilik, kita tak dapat mengetahui. Dan disitulah punca kerosakan yang berlaku kepada anak-anak. Tuan-tuan, rosak. Anak kita rosak. Na'udzubillah. Maka itu antara perkara yang kita perlu perhatikan. Maka sebab tu dalam artikel ini dia menyebut ketagihan melampau remaja sekarang ini terhadap media sosial
dilihat sebagai pendorong kepada pembentukan diri mereka, termasuk tingkah laku, sikap agresif, dan sehingga ada yang sanggup bertindak untuk membunuh diri. Benda yang influencer buat, benda yang selebriti buat, itu yang jadi ikutan. Kalau dia ikut benda baik, tak apa. Yang kita bimbang, dia ikut benda yang tidak baik. Itu kita bimbang. Saya bagi contoh. Bezanya kita dengan generasi anak-anak kita. Tuan-tuan di surau Ibn Sina ni, bila tuan-tuan keluar makan sikit lagi, minum sembang dengan kawan-kawan, tuan-tuan ketawa macam mana? Tuan-tuan ketawa macam mana? Nak tahu ketawa macam mana? Lepas kuliah nanti, cuba dengar. Masa duduk sembang tu, tengok ketawa macam mana. Anak-anak kita, tuan-tuan, generasi anak kita sekarang ni, dia ada ketawa yang pelik. Dia ada ketawa yang pelik. Dia ketawa macam mana? Lol. Ada 4-5 orang perasan. Tiba-tiba, lol. Apa dia lol? Rupa-rupanya LOL tu, dia jadi ketawa dah sekarang ni. Saya kata, ini contoh, tuan-tuan. Kita ketawa, itu cara kita ketawa. Ketawa yang natural, ketawa semula jadi, kita gelak. Itu cara kita ketawa. Sekarang ni budak-budak ketawa, ikut ketawa WhatsApp, ikut ketawa dalam Facebook. Dulu LOL, last kali LOL. Apa LOL? Itu bukan ketawa. Tapi itu menunjukkan kepada kita budaya yang ada dalam media sosial, kemudiannya mempengaruhi tingkah laku, termasuk cara ketawa anak-anak muda pada hari ini. Jadi jangan pandang mudah, jangan take for granted dengan pengaruh yang boleh dibawa oleh media sosial pada hari ini. Dan yang kita paling takut ialah pengaruh untuk membunuh diri. Tengok cerita Hindustan, cerita Tamil, cerita Korea. Yang tu tak apalah, tuan-tuan, tu cerita. Hero bunuh diri, hidup balik, tak apalah. Tuan-tuan bunuh diri, mana hidup balik? Dia terpengaruh dengan cerita Korea, terpengaruh dengan cerita Hindustan, cerita Tamil. Tamil tak apalah, tuan-tuan. Hero kena mati, dibunuh. Hero mati. Saya tengok, awak hero mati awal sangat. Saya pun pelik. Biasa hero kalau mati last kali kan. Ni hero mati awal. Pelik. Saya kata takkan cerita habis dah, baru mula. Rupa-rupanya Tamil punya cerita, tuan-tuan. Dia hero ni mati kena bunuh. Lepas tu mayat dia penjahat bakar dengan kayu api yang banyak tu. Api besar, tuan-tuan. Heroin menangis sebab dipegang oleh penjenayah. Heroin menangis. Panggil nama hero. Panggil nama hero, mati dah, kena bakar dah, tuan-tuan. Habis mayat dia kena bakar. Hero hak mati dah, duduk alam barzakh ni, tuan-tuan. Alam barzakh. Hero duduk di alam barzakh ni, dia dengar je heroin dia, teman wanita dia menangis, panggil nama dia, segala molekul, atom, elektron bercantum balik. Hidup balik. Hak kena bakar tu, jadi abu tu hidup balik. Gila Tamil. Tamil punya cerita. Anak kita duk tengok cerita Korea, Hindustan, Tamil. Bukanlah saya kata haram, tak boleh tengok langsung. Tak. Tapi kena ada kawalan. Supaya kandungan itu tidak membawa kesan yang buruk kepada anak kita. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba tanya kaunselor di sekolah dan sebagainya. Mereka boleh cerita macam mana dahsyatnya pengaruh movie tadi kepada anak-anak kita. Jadi Netflix, siapa yang ada akaun Netflix, jangan bagi pada anak. Kalau bagi juga pada anak, make sure you know how to control it. Kamu tahu macam mana nak kawal anak kamu. Kalau tak tahu nak kawal macam mana, jangan bagi anak guna akaun Netflix. Itu sangat bahaya, tuan-tuan. Mungkin kita boleh kontrol diri kita. Anak kita, mereka masih kecil, masih lagi muda, remaja. Baik. Maka bila benda ni berlaku, mereka akan jadi kecewa,
ketagih dengan apa yang mereka tonton dan sebagainya, sedangkan mereka tidak mampu berfikir. Mereka tidak mampu berfikir untuk kemaslahatan diri mereka sendiri. Maka ini menyebabkan isu remaja semakin bertambah dan mereka ni terikut-ikut dengan budaya yang ada dalam media sosial, terutamanya kelakuan dan juga pemikiran para influencer ini, para pempengaruh ini. Mereka boleh terpengaruh. Zaman dulu tuan-tuan, tahun 70-an, belum ada cerita digital influencer, tak ada lagi. Ni cerita celebrities, traditional celebrities yang kita cerita awal-awal tadi. Ayah saya guru disiplin di sebuah sekolah menengah. 70-an ni, satu tahun yang mana sangat terkenal dengan John Travolta. Tahu? John Travolta. Ke tuan-tuan ni zaman kemudian dah. Tengok muka tahu dah ni lebih kurang kan. Zaman John Travolta dia menari tu tuan-tuan. Wah, masa tu zaman John Travolta. Ayah saya guru disiplin di sekolah menengah Mahmud Mahidin Pasir Pekan, Kelantan. Dia cerita macam mana zaman tu budak-budak lelaki ni cukup minat cara rambutnya apa, dia tiru John Travolta, dia tiru. Dan satu orang budak ni, dia bukan sekadar tiru cara menari John Travolta, tapi dia tiru dagu John Travolta. Kalau tuan-tuan tengok John Travolta, dagu dia terbelah kan kat tengah-tengah ni. Budak lelaki tu dia ambil duit shilling 5 kupang tu, 50 sen tu, dia toreh supaya dia ada juga terbelah ni macam John Travolta. Dia toreh. Darah keluar dekat sekolah, banyak keluar sebab dia toreh. Supaya dagu dia macam dagu John Travolta. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pandang ringan pengaruh benda-benda macam ni. Anak-anak kita, dia masih lagi remaja, dia belum matang untuk membezakan. Dan dia terikut-ikut dengan apa yang dia lihat. Jadi ini antara perkara yang menakutkan kita. Baik. Maka kalau kita lihat antara masalahnya ialah berlaku buli cyber, kan? Berlaku buli cyber yang mana apabila anak-anak muda ini tidak ada ilmu yang cukup, maka itu akan merosakkan diri mereka, kan? Termasuk mereka akan hilang keyakinan dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, influencer ni tuan-tuan, kalau mereka ni seorang yang bagus, mereka boleh memberi manfaat kepada masyarakat, kan? Influencer boleh guna pengaruh dia untuk memasar, buat promosi. Boleh? Dia macam selebritis lah. Dia macam selebritis. Kadang-kadang, biasalah, syarikat travel agent, umrah sebagai contoh. Dia carilah ustaz-ustaz yang ada ramai pengikut apa semua ni, untuk jadi dia punya duta, kan? Maka poster letaklah gambar ustaz tu. Kalau letak gambar saya, tak cukup satu bas nak dapat. Kan? Tapi kalau letak ustaz-ustaz yang selebriti yang ramai pengikut ni, sekejap je penuh satu bas. Ada ustaz sebab dia terlalu terkenal sangat, tak boleh iklan. Nak pergi umrah kena senyap-senyap. Kan? Kalau iklan bukan 2-3 bas, 10-20 biji bas pun boleh dapat. Kan? Itu bila terkenal sangat susah juga. Kan? Jadi ustaz-ustaz inilah yang dijadikan sebagai daya tarikan untuk orang ramai join, kan, rombongan umrah tadi. Tapi masalah dia apa tuan-tuan? Masalah dia, ustaz ni kadang-kadang dia hanya jadi duta. Dia tak terlibat dengan pengurusan apa semua. Yang itulah tuan-tuan boleh tengok dalam akhbar bagaimana ada syarikat-syarikat yang mengendalikan umrah menipu orang ramai, kan? Menipu orang ramai sehingga melibatkan jumlah jutaan ringgit. Banyak yang terkena. Jadi ustaz tu pun terpalit samalah, sebab dia yang jadi duta, dia yang jadi tukang cakap. Itu antara masalah yang berlaku. Jadi influencer ini ataupun selebritis ini, dia tak tahu apa-apa. Tapi pihak yang
yang memang daripada awal mempunyai niat untuk melakukan penipuan itu, mereka memperalatkan tokoh-tokoh tadi untuk melakukan scam ataupun penipuan kepada orang ramai. Kalau tuan-tuan masih ingat, di negara kita ni memang ada macam-macam bentuk penipuan. Ada penipuan pasal badal haji. Badal haji. Tuan-tuan boleh percaya ada upah haji 1,500. Orang kita ni kalau benda murah, itulah dia nak. Tak nafi, memang kita kalau boleh nak benda murah, tapi jangan sampai tidak logik. Tuan-tuan tanyalah mana-mana travel agent yang sah. Badal haji ataupun upah haji yang betul-betul buat ni, tak ada 1,500 ringgit, tak ada. Tak ada. Tambah pula zaman selepas Covid, tak ada. Tipu pasal dam, bayar dam. Kambingnya tak ada, duit dia ambil. Ini antara benda yang berlaku, kan? Penipuan-penipuan yang berlaku. Maka sebab itu kita, tuan-tuan sekalian, kita kena smart dalam perkara-perkara macam. Jadi influencer ni dia boleh mempengaruhi orang ramai dalam membuat promosi sesuatu barang-barang perniagaan. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok Mufti Wilayah Persekutuan zaman Dr. Zul dulu, dia telah bagi amaran tentang iklan kempen makanan sunnah. Yang ni pun satu hal juga. Makanan sunnah. Sakit buah pinggang nak sembuh, buat makan makanan sunnah. Macam mana nak sembuh, kan? Ada kanser kena makan makanan sunnah. Tak, dia bukan macam tu, kan? Jadi kita jangan mudah terpengaruh dengan iklan-iklan seperti itu. Sebab apa tuan-tuan? Kerana Nabi SAW sendiri mendapatkan rawatan, kan, untuk masalah penyakit yang baginda hadapi. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi. Itu menunjukkan kepada kita tidak memadai hanya kita makan minum air zam-zam sahaja. Kan? Dia ada spesifik rawatan. Kan? Spesifik rawatan untuk penyakit-penyakit yang tertentu. Malah sebelum ni pun kita dah banyak cerita tentang ada sindiket yang menipu air zam-zam. Kan? Dia kata air zam-zam, sebenarnya bukan air zam-zam. Yang tu yang di Melaka tu, yang dia orang serbu. Dia orang buat serbuan, sindiket penipuan tentang air zam-zam. Air zam-zam pun dia tipu. Jadi kita kena hati-hati dengan perkara-perkara yang seperti ini. Baik, kalau tuan-tuan tengok di kalangan influencer, para pendakwah, dia ada satu kajian, artikel ni tuan-tuan, berkenaan dengan digital Islam and Muslim, kan? Macam mana kita boleh memanfaatkan social media ini. Kita menjadi influencers, kan? Tetapi pada masa yang sama, kita menjadi orang yang menggunakan populariti kita, kemasyhuran kita untuk kita pasarkan Islam. Macam mana kita nak pasarkan Islam dengan menggunakan social media pada hari ini? Kalau tuan-tuan tengok, sekarang ni macam Upin dan Ipin, kan? Upin dan Ipin. Kita tak boleh bayang satu ketika Upin dan Ipin menjadi begitu sangat diminati sampai ke negara Indonesia. Indonesia pun walaupun dia orang tak biasa dengan kita punya slang, accent kita, cara kita bercakap, tapi dengan sebab cara kartun tu sendiri dia boleh jadi daya tarikan. Maka sebab itu banyak kajian dibuat, kan, untuk melihat sejauh manakah keberkesanan kita menggunakan social media ini termasuk oleh para influencers dalam memberi promosi kepada dakwah ataupun kepada Islam. Maka antaranya dalam kajian ini dia tunjuk kepada kita macam mana influencers yang mana mereka ni western educated, kan, western educated, mereka ni lebih baik, kan, dalam menyampaikan dakwah. Mereka ada cara mereka untuk menyampaikan dakwah. Baik, mungkin tuan-tuan akan tanya, kenapa para pendakwah bila dia western educated tu dia jadi elok? Pasal apa? Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan, artikel ni ditulis oleh orang-orang Arab, Kita bukan nak hina orang Arab, tapi siapa yang biasa belajar di negara Arab,
Siapa yang biasa berurusan, ada dealings dengan orang Arab, dia tahu orang Arab ni dia ada satu culture, budaya yang tak berapa bagus. Saya bagi contoh. Kawan saya seorang, dia pensyarah di sebuah universiti, dan universiti tersebut menghantar beliau ke Jordan untuk beliau sambung pengajian PhD di Jordan. Kawan saya ni dia sampai di Jordan beberapa bulan, dia nak balik. Dia tak mau teruskan pengajian di Jordan. Saya pun tanya dia, kenapa tak boleh teruskan pengajian di Jordan? Dia kata budaya tu dia tak biasa. Dia tak biasa dengan budaya orang Arab. Saya pun tanya dia, apa yang dia rasa kekok sangat dengan orang Arab? Dia kata satu contoh paling mudah. Kita di Malaysia ni, kalau nak buat Certified True Copy, CTC, kan, Certified True Copy, senang ke susah? Senang je. Kita di Malaysia ni tuan-tuan, kita pergi sekolah ke, pergi universiti ke, jabatan kerajaan ke, jumpa lawyer ke, kalau CTC, Certified True Copy ni, pergi berapa minit, cop, sign, dapat. Setengah tempat free, setengah tempat ada bayaran sedikit. Tapi dia kata benda yang semudah CTC, Certified True Copies, kita nak buat Certified True Copies dokumen di negara kita, benda yang paling mudah. Tapi dia kata masa dia di Jordan, dia kata pergi jumpa Arab tu, dia kata bukrah esok bukrah dia tu minggu depan, bukrah tu bulan depan, duk tangguh je, benda hak mudah tu jadi susah. Ini contoh kenapa dalam artikel macam ni dia kata influencers bila dia western educated dia lain walaupun dia Arab, kerana dia dah biasa dengan budaya orang barat yang menepati waktu berbanding dengan orang Arab yang suka tidak menepati waktu. Masa saya di England, kami tunggu satu syekh datang ke universiti. Janji pukul 9 pagi. 4 petang tak sampai lagi. Cuba tuan-tuan bayang. Lagi teruk daripada orang Melayu. Orang Melayu ni tahan juga. Teruk-teruk Melayu. Melayu dia punctual bila tang semayang mayat. Itu dia punctual lah. Kalau dia kata pukul 10 pagi, memang semayang mayat takbir tu Allahu Akbar, memang pukul 10 pagi lah. Orang Melayu dalam bab semayang mayat, yang tu dia tepat. Hak lain janji Melayu. Kan? Hak lain janji Melayu. Kalau dia kata lepas Zuhur, memang lepas Zuhur sungguh. Pukul 3 pun lepas Zuhur, pukul 4 pun lepas Zuhur. Itu orang Melayu. Tapi yang nak kita bagi tahu ialah bagaimana orang Arab ini, mereka dapati bila mereka ni western educated, dia ada kan kelebihan dia. Bukanlah kita nak kata western education tu bagus 100%, tidak. Cuma kita kata ada bahagian-bahagian tertentu dalam western education tu, dia boleh mengubah orang Arab yang biasa tidak menepati waktu ni, dia jadi menepati waktu. Saya ingat di England tuan-tuan, tentang punctuality, ketepatan masa, dia bukan sahaja golongan profesional, mereka tepat waktu, tapi orang kampung. Saya masa di England, saya bekerja part time, dia panggil social worker, yang duk tolong OKU ni. Kita duk tolong tolak OKU. Kalau shift tu pukul 9 pagi, 8.30 dia dah ada dah. Maknanya dia tak datang lambat. Bukan awal 5 minit, bukan awal 10 minit, dia awal setengah jam. Tu orang putih. Walaupun dia orang kampung. Dia spelling pun tak pandai. Ejaan tak pandai. 2. Bahasa Inggeris sebut apa? 2. Bahasa Inggeris sebut apa? Ni sebab apa takut nak jawab ni? Ni ustaz ni nak uji kami ke? Nak uji kami ke apa? Ni aku jawab kan, aku kena pula kan? Hati semua pakat tak mau jawab. 2 tu kan? Tu eja macam mana? TWO. Kawan saya orang putih ni tuan-tuan, orang putih ni, bila dia tulis report setiap hari, bila kita kerja,
Habis shift kena tulis report. Kalau dia eja tu TWO, dia tak eja TWO, dia eja TOO, punya teruk ni. Orang Penang kata mangkak punya. Mak Saleh apa mangkak ke apa? Saya tak tahu, saya orang Kelantan. Orang Penang kata mangkak, betul ya? Mangkak semua. Ada kedua TWO pergi eja TOO. Ni siapa Mak Saleh? Aku Mak Saleh ke hang Mak Saleh? Dia dah terbalik dah. Nak cerita teruknya dia orang bab spelling. Spelling cukup teruk. Sebab tu dia orang ada campaign plain English. Dia ada campaign plain English. Plain English, cakap pun kena plain, spelling pun kena plain. Dia jadi plain English. Sebab dia orang ni dia macam kita orang Melayu lah cakap kan. Dia dah jadi bahasa tu dah rosak. Bahasa dah rosak. Macam tu lah. Jadi dia ada campaign plain English. Jadi ejaan ni berterabur tuan-tuan sekalian. Jadi walaupun mereka ni golongan bawahan, orang kampung, tapi dalam bab punctuality mereka sangat tepat menepati waktu. Maka dengan sebab tu dia sebut tentang bagaimana influences yang ada di negara-negara Arab ni tuan-tuan sekalian. Mereka dapati bahawa banyak benda-benda bagus kan yang mereka boleh lakukan. Antaranya ialah bagaimana mereka boleh share kan content benda-benda keagamaan secara online. Benda-benda yang macam ni sebenarnya yang patut kita lakukan. Yang patut kita lakukan. Kita kumpul followers kita, peminat kita bagi ramai, bagi orang minat dengan kita, dan bila kita tengok pengaruh kita kuat dan kita bawa mereka kepada perkara-perkara yang baik. Antara contoh disebut bagaimana di negara Arab kan, influences di negara Arab. Mereka ni terlibat dalam dipanggil digital culture kan. Digital culture paling banyaknya contohnya dia kata dalam YouTube. Dalam YouTube mereka ada meja kan, duduk di belakang meja tu dan pakai cara orang Arab. Lepas tu janggut panjang, cakap dalam bahasa Arab, classical Arabic apa semua tu. Dan macam mana mereka ni boleh mengajar tentang ibadat dan sebagainya. Itu antara contoh konten yang mereka buat kan, termasuk soal jawab berkenaan dengan sembahyang, puasa dalam bulan Ramadan, macam mana manasik haji, nak buat ibadat haji dan sebagainya. Maka dia sebutlah dalam kajian ni, dia sebut contoh, banyaklah contohnya seperti Amr Khalid dan sebagainya, yang mana mereka ni tiru sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, dia kata bahawa Amr Khalid ni dia was inspired by Billy Graham's Christian televangelist performance. Dia macam ni, kita ni tuan-tuan, saya pun sebut kepada anak-anak saya kata, you nak jadi apa? Kita nak jadi apa? Bila kita dah tahu dah kita nak jadi apa, kita kena ada satu idola kita. Kena ada satu idola. Kalau kita nak anak kita main bola, contohnya bola sepak, maka kita kena bagi tahu ke anak kita, dia kena ada satu idola. Cristiano Ronaldo ke kan. Ambil free kick mesti kangkang dulu. Mesti kangkang dulu. Pasal apa? Duk tiru Cristiano Ronaldo. Saya balik Kelantan baru ni, jumpa dengan sepupu saya. Sepupu saya ni memang saya cukup kagum dengan dia. Kita kecil-kecil, dia dah umur 20, dia memang pemain bola sepak. Nampak dia main bola, tahu dah dia mesti sumbat gol, mesti ada gol lah dia punya dia memang terkenal lah di kampung kami, memang terkenal. Cucu dia hantar sekolah bola. Kan, sekolah bola. Budak tu bukan pandai main bola pun, tapi dia ada kan dia punya tu, maka dihantar sekolah supaya belajar secara profesional. Belajar secara profesional. Malah kita tengok tuan-tuan, Nabi Adam AS dulu kan, Qabil dan Habil, cerita Qabil dan Habil, macam mana nak kebumikan mayat pun belajar melalui burung. Belajar melalui burung. Itu menunjukkan bahawa kopi ni, meniru ni benda bagus. Kan? Benda yang kita perlu manfaatkan. Kita tengok satu orang yang berjaya, kita tiru kejayaan dia. Apa yang dia buat sehingga dia berjaya. Sama sebagaimana influencer. Kan? Apabila seseorang influencer tu berjaya, maka kita kena tahu apa yang dia lakukan sehingga dia mempunyai pengaruh yang begitu besar di dalam masyarakat.
Maka dalam kes ni dia sebut Abdul Khalid ni dia tiru macam mana seorang pendakwah Kristian nama dia Billy Graham kan. Jadi dia tengok dia belajar daripada situ macam mana dia boleh buat benda yang sama. Jadi macam itulah cara yang boleh kita lakukan supaya kita juga mencapai kejayaan yang sama tanpa kita khusus kepada konten keagamaan semata-mata. Boleh jadi dalam perkara-perkara lain kan, dalam perkara-perkara lain, dalam perkara undang-undang kan, dalam perkara tentang teknologi, ataupun kalau orang perempuan ni ada yang suka bab masakan, ada bab pengembaraan, ada orang dia buat channel dia sendiri tentang pengembaraan, ada orang pasal makan je, tuan-tuan buka tu makan je kerja dia kan. Saya ni bab makan ni kuranglah sikit. Ada kawan saya kalau tanya dia pasal makan dia boleh tunjuk kedai mana dia boleh tunjuk. Saya kalau kawan saya daripada Kuala Lumpur datang nak makan, saya tak tahu nak bawa kedai mana. Kita bukan jenis makan sangat, kita jenis suka ikut orang je. Jadi setiap orang tu dia ada kecenderungan dia masing-masing. Saya kalau tuan tanya saya tentang bola, saya tak pandai. Saya tahulah sedikit Cristiano Ronaldo, tahu yang tu je lah kan. Tahulah pasal Real Madrid dan sebagainya. Sekadar itu. Tapi ada kawan saya tuan-tuan, walaupun dia rabun, dia tak nampak nombor, tapi dia tengok pemain tu berlari, dia tahu dah siapa. Itu menunjukkan bagaimana satu orang bila dia minat kan, dia mempunyai dia boleh kenal kan siapa pemain bola sepak yang berlari. Okey, dah 8.50. Saya dah ambil masa yang lebih, tuan-tuan sekalian. Jadi apa yang penting kan yang boleh kita dapati pada malam ini tuan-tuan ialah bagaimana pentingnya kita menggunakan media massa ini untuk menyampaikan mesej Islamik kan. Contoh dia sebut di sini Syekh Abdul Hamid Kisk, dia guna recording kan untuk dia sampaikan khutbah dan sebagainya. Jadi itu terulang kepada cara masing-masing. Jadi kita nak kena berlawan dengan perkara-perkara yang tidak baik, maka kita sebarkan perkara-perkara yang baik. Itu yang disebut sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan kamu mencegah perkara yang mungkar dan kamu beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita dah ada grup WhatsApp di kalangan adik-beradik, di kalangan anak-anak kita, maka kita biasakan dengan share konten yang boleh membawa kebaikan kepada anak-anak kita, dan kita kena kenal pasti siapa yang mereka kagum, yang boleh menyebabkan mereka kagum. Jadi kita bawa benda-benda macam tu dalam kehidupan mereka. Macam anak-anak saya sebagai contoh, saya pernah cubalah bawa dia kepada Brother Kamaruddin Ipsi tu dalam dakwah. Sebab anak-anak saya dia lebih selesa konten dalam English berbanding dengan konten dalam bahasa Melayu. Jadi kita cuba kenal pasti, identify apa yang boleh menarik minat mereka. Jadi sekadar itu tuan-tuan, kemampuan saya pada malam ini, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.